nampak sekarang ni, bila lepas haji mengamuk. Ini satu hal lagi. Betul-betul punya hot abang lebay kita ni. Dia sampai dia minta apa yang siapa dia kata yang tak sokong Tasimuddin, sama ada ahli parlimen, kaki tangan kerajaan atau ahli-ahli esko kerajaan, boleh berhenti. Dalam bahasa kasarnya, berambus. Itu bahasanya. Jadi orang ahli-ahli parlimen UMNO sedar diri. Presiden PAS pernah cakap begitu. Kalau dah tak sokong kerajaan tu, berambus dah. Mana nak tak muka? Where are you going to put your face? Di mana nilai maruah kita, warga UMNO, yang disinggung sebegitu teruk oleh Presiden PAS? Dia suruh berhenti. Itu dia kata, orang Melayu kata, you can get lost. Ataupun orang Arab dia kata, you can fly kite. Jadi, saya sempat menyantuni baru sebentar tadi catatan daripada Kasih Mi. Saya buka-buka dia. Kita pakai dulu lah. Sawang dia saya terima daripada 587 yang menghantar. Jadi yang terbaru Kasih Mi. Dia kata, Dato', rakyat hari ini bukan melihat apa yang diucapkan, terutamanya dari mereka yang bergelar ulama. Ini tulisan catatan ni Kasih Mi. Rakyat hari ini melihat akhlak, melihat integriti dan tingkah laku serta perbuatan seseorang, terutama yang bergelar ulama. Kalam Allah dihina dan dipermainkan demi untuk kuasa, untuk jawatan, untuk dapat gaji besar dan imbuhan. Percayalah, sebelum mati nanti mereka ini akan dihina oleh Allah, cepat atau lambat saja. Ini kiriman daripada catatan daripada Sir Kasimi. Berapa time lah punya bodik ni? Saya pun tak tahulah. Kita kadang nak tanya ni Abang Haji ni, Tok Labai kita ni, berapa time punya bodik? Takkanlah dengan jawatan sebagai menteri, sebagai duta khas ke negeri, negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, bertaraf menteri, bukan punya bodik, boleh menyatakan bahawa kalau tak setuju, tak bersama dengan kerajaan, boleh berhenti. Dan ditujukan juga pada kaki tangan kerajaan. Saya kata ni Tuan Guru ni dah lupa jalan pulang. Dulu saya ingat lagi ucapannya, kita membina bersama Islam, membangun bersama Islam. Inikah sikap orang Islam? Tak bersetuju, kamu kena get out. Adakah ini signal akhlak pemimpin Islam? Tak boleh ditegur. Zaman Umar Al-Khattab, tak ada pula dia angkat mata pedang, pancung orang yang tak bersetuju dengan dia. Setiap pimpinan, anda mencerminkan pimpinan orang agama, orang yang beragama Islam, yang meletakkan bahawa agama Islam itu syumul. Takkan tiba-tiba anda boleh cekah orang, tak setuju, keluar. Tak suruh, tak jawatan. Ini pemerintahan apa? Dan kesemua kaki tangan, ini kalau ini bila disebut benda begitu, kaki tangan kerajaan. Dan majoriti kaki tangan kerajaan itu adalah warga Melayu beragama Islam. Takkanlah seorang Tuan Guru yang berkali-kali mengatakan kita mahu membina bersama Islam, membangun dengan Islam. Adakah pembangunan Islam begini tak boleh dikritik? Apakah anda yang berada di anjung kuasa di sisi perdana itu syumul? Adakah anda ini seorang yang tidak masuk maksum orangnya, yang tidak melakukan kesilapan? Apakah pimpinan anda, apakah pemikiran anda itu 100% betul segala-galanya? Tiada yang betul, mereka betul belaka. This is too much, Tuan Guru. Saya amat menghormati Tuan Guru sebagai pimpinan PAS. Saya bila waktu musim kita mewujudkan muafakat nasional, saya amat menghormati. Saya ingat lagi, saya salam, tunduk. Sebab saya orang bukan berilmu sangat. Tapi saya terkejut, seorang yang kuat ilmu boleh cakap begitu. Ini keadaan. Dulu bercakap, kita mesti menentang hudud, mesti mewujudkan hukum hudud. RU 355. Why now? Di mana sekarang? Tiba-tiba Tuan Guru boleh cakap, you tak bersetuju, keluar dari kerajaan. Letak jawatan jika tak selesa dengan kerajaan. Ini pandangan, bukan pandangan seorang yang Islamik, bukan seorang yang berlatar belakangkan Islam. Islam menyuruh kita, minta kita menuntut umatnya bersabar. Pemimpin, lagi tinggi anda berada di puncak kuasa, lagi kencang angin yang bertiup. Kalau tak tahan diserang oleh angin yang kuat, jangan duduk di puncak, duduk di kaki bukit.
Lagi tinggi anda berada di atas bukit, maka kencang lagi lah angin dia bertiup. Lihatlah, kalau buruk-buruk yang banyak pokok tu, kalau dia tinggi kat pucuk tu, dia peluk pucuk tu sebab angin akan bertiup kencang. Begitu juga. Dulu Tuan Guru tak berada dalam kerajaan. Betul, Tuan Guru memimpin kerajaan negeri. Berbeza pemimpin kerajaan negeri dengan memimpin kerajaan pusat. Dalam kerajaan pusat, kerajaan persekutuan ni ada kepelbagaian bangsa, kepelbagaian warga yang mereka mesti mengamalkan freedom of speech, kebebasan untuk bersuara. Takkanlah menyuarakan pandangan yang tak bersetuju suruh keluar. Ini apa punya orang macam ni? Dia kata Presiden Abdul Bas, Abdul Hadi Awang mahu penjawat awam mengikut arahan kerajaan yang dikuasai oleh parti-parti yang memerintah, walaupun mereka tidak menyokong parti yang membentuk kerajaan itu. Zaman Barisan Nasional tak berlaku. Berapa ramai warga PAS yang berada dalam kerajaan. Tak ada pula Presiden Najib kata kamu keluar, berhenti dari kerajaan. Tak ada. Kenapa sekarang jadi begini? Sekiranya penjawat awam katanya tidak selesa dengan kerajaan, bukan dari parti yang disokong, mereka secara moral boleh meletakkan jawatan. Oh, jadi kalau tak letak jawatan, tak ada moral. Ini selama hari ni, kalau ada pimpinan pengikut daripada Tuan Guru yang mengkritik kerajaan, mereka tak punya moral lah. Kenapa begini? Kenapa dalam bulan puasa kita nak menantuni hari raya ni, Tuan Guru mendahirkan satu kenyataan yang memeranjatkan saya, yang menghilangkan, melunturkan kepercayaan saya, keyakinan saya, Tuan Guru seorang pemimpin Islam yang benar-benar Islamik, yang sabar. Kita dulu zaman Datuk Sono, apa tak maki dia masa duduk jadi sebagai menteri, jadi marah, senyum. Allahyarham apa Haji Mukhtar, Tan Sri Mukhtar. Apa tak kata dia Terengganu? Macam-macam dia senyum. Tuan Guru ni Aziz, macam-macam orang balon. Nak pergi haji pun dah kali dia cancel kan. Kerana bila orang menuduh bahawa Tuan Guru ni Aziz akan nak pergi buat ibadat haji, kerana dibiayai oleh syarikat-syarikat. Dia ambil keputusan tak payah tak pergi. Begitu cara tak ada marah pun. Elok. Pagi-pagi Jumaat penuh orang. Penuh umat Islam duduk. Mam semua juga. Saya pun balon juga, bukan tak balon. Saya pernah berjumpa dengan Allahyarham Tuan Guru ni Aziz. Elok boleh salam. Tak apalah. Ente pahaman politik ente begitu. Pandangan politik anak begini. Yang paling penting kita menyantuni. Kita berusaha untuk membina negara kita. Tak ada pula nak suruh berhenti. Jadi dia kata mengikut peraturan, pegawai yang dikekalkan itu mestilah mengikut arahan kerajaan yang dikuasai oleh parti yang memerintah. Walaupun mereka tidak menyokong parti yang menjadi kerajaan. Jadi secara moral, mereka boleh saja meletakkan jawatan dan tidak memegang jawatan mengikut kemahuannya. Itu katanya dalam entry dalam Facebook. Tuan Guru Haji Adi seharusnya menggunakan contoh. Dia kata, contoh, dia bagi contoh. Biasalah. Jadi ni, bila dia cakap, dia mesti ada contoh. Ada dalil dia. Kali ini dalil dia kata, seorang pemain bola sepak profesional dari Kedah yang menerima tawaran pemain Selangor dengan bayaran lebih mahal. Dalam perlawanan bola sepak antara negeri asalnya itu Kedah dengan pasukan bola sepak negeri Selangor, tiba-tiba dia menyerang pintu gol Selangor untuk memenangkan pasukan negeri asalnya. Inilah satu perkara yang salah dari segi moral. Tuan Guru ni tahu main bola, tak tahu main bola ni. You tak kerti main bola. Berhenti. Orang main Manchester, orang biasa main Liverpool, orang biasa main dalam pasukannya, dia akan memenangkan pasukannya. Apa masalah pula kalau dia daripada Kedah dia menyertai pasukan Terengganu atau dia menyertai pasukan Johor JDT. Jadi bila dia skor gol again, kalau dia asal dari Kedah, maka tak bermoral. Apa alasan? Apa dalil ni? Jadi sebab begitulah mereka menyokong Pakatan Harapan dan berada dalam kerajaan Perikatan Nasional, tiba-tiba mengikut arahan Pakatan Harapan yang sudah tidak menjadi kerajaan lagi. Pula tak. Saya tak faham lah. Apa Abang Haji ni? Janganlah naik hot Abang Haji. Kalau Abang Haji hot, kami pun hot, rakyat pun hot. Sebab kita tidak melihat Abang Haji buka mulut menyantuni hala cara kepimpinan negara. Banyak yang dah silap. Gunakan dalil yang baik-baik. Contohnya, kenapa tidak kita berseru pada warga Islam, kembalilah kita kepada syiar Islam dalam menangani COVID-19. Ini merupakan wabak. Ini merupakan serangan yang kita tak tahu. Pernah berlaku zaman Islam dulu, zaman Baginda Rasulullah dulu. Ada berlakunya wabak.
yang akhirnya setelah dikaji mengikut pengetahuan saya berpunca daripada khinzir, maka diharamkan umat Islam makan khinzir. Kan lebih murni. Umat Islam mesti bersatu padu, duduk di rumah, jaga kebersihan. Sebab akhlak umat Islam itu adalah kebersihan. Tak gitu dahulu. Islam sentiasa meletakkan kebersihan. Makanan yang kotor tak boleh disentuh. Ini Islam mengajar. Kenapa tidak diberi pengajaran sebegitu? Kenapa tiba-tiba Tuan Guru nak membodik Perdana Menteri, maka suruh orang letak jawatan? Dan akhirnya seorang warga yang penjawat awam, saya kata Saudara Faiz Fazil, dia menyanggah ketetapan. Dia kata menurutnya tiada undang-undang yang boleh memaksa penjawat awam meletak jawatan jika tidak menyokong kerajaan. Ini berlaku zaman kerajaan Barisan Nasional. Tak ada boleh ambil tindakan. Jadi kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang semalam bahawa penjawat awam yang tidak selesa dengan kerajaan PN boleh meletak jawatan adalah satu tindakan yang ultra virus perlembagaan dan undang-undang. Jadi Tuan Guru kena baca undang-undang. Jangan main sembrono tergejah. Nanti orang katanya macam tergejah macam kizih hutan saja. Perkara 10(1)(c), Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan kepada setiap rakyat untuk menyokong mana-mana parti politik, sama ada pemerintah atau pembangkang. Manakala undang-undang mengawal setiap penjawat awam, iaitu peraturan pegawai awam, iaitu kelakuannya ada dalam tata tertib. Tidak meletakkan penentangan dalam parti pemerintah sebagai satu alasan tindakan tata tertib. Tak boleh. Tak boleh. Oleh itu penjawat awam bebas untuk tidak berasa selesa atau tidak menyokong parti pemerintah, walaupun tugas hakiki mereka adalah melaksanakan dasar kerajaan semasa. Namun jika sesudah dasar itu bertentangan dengan norma atau pemikiran biasa, ketidakselesaan mereka adalah sesuatu yang wajar. Sebagai contoh, kegagalan kerajaan Perikatan Nasional menguruskan ekonomi dan menguruskan pandemik COVID-19, kecelaruan dalam SOP dan dasar-dasar darjat, dasar-dasar yang ada 2 darjat. Jadi penjawat awam juga berhak untuk menyatakan pandangan peribadi mereka, kerana dasar kerajaan memandang setiap dasar itu ia akan beri impak terhadap kehidupan rakyat. Janganlah menganggap satu kritikan itu sebagai penentangan politik. PAS sebagai parti pemerintah sebahagiannya perlu lebih matang dalam amalan demokrasi. Justru kata ni tadi, secara moral tiada sebab untuk penjawat awam meletak jawatan jika tidak selesa dengan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sebelum menjadi kerajaan, Presiden PAS giat menyeru rakyat termasuk penjawat awam untuk menentang kerajaan. Namun apabila menjadi kerajaan, beliau pula buat U-turn dengan mencegahnya. Tindakan Presiden PAS ini tidak ubah seperti satu pemerintahan kuku besi, dictatorship yang gagal bermuhasabah atas kelemahan untuk mentadbir negara dengan baik. Sebaliknya, memaksa rakyat terutama penjawat awam menyokong mereka secara sembrono. Rakyat bukan robot. Tuan Guru jadi rakyat bukan robot yang boleh diatur, tapi rakyat mempunyai akal untuk mereka bijak untuk menilai. Jadi inilah badinya sekarang ni. Dalam kerajaan yang bercampur aduk ini. Sebab itu Presiden Skripek kesan daripada itu, gesaan agar penjawat awam yang tidak selesa bekerja dengan kerajaan yang merintah supaya melepas jawatan seolah memberi gambaran bahawa kaki tangan terbabit tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada rakyat satu negara. Presiden Kongres Serta Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, KPEC, Adnan Mat memberi jaminan walaupun penjawat awam punya ideologi politik berbeza, namun mereka sangat profesional dan berkecuali dalam melaksanakan tanggungjawab. Jadi kaki tangan kerajaan boleh membezakan kepentingan awam yang dipikir oleh mereka. Jadi sebab itu KPEC mahu semua pemimpin politik kerajaan, khususnya Tuan Guru Rajadi, memberi keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap profesionalisme penjawat awam yang selama ini menjadi tulang belakang kepada pentadbiran negara dan juga kerajaan. Dia kata Saudara Adnan Mat ni sebagai Presiden KPEC, dia kata walaupun kerajaan dan kepimpinan tertinggi bertukar ganti, penjawat awam tetap setia dalam melaksanakan setiap dasar dan polisi yang diputuskan demi kebaikan rakyat dan negara dengan penuh profesionalisme. Justru itu, KPEC berharap agar tiada lagi tuduhan maupun sebarang persepsi bahawa penjawat awam tidak menyokong atau melakukan tindakan melakukan sabotase terhadap kerajaan. Percayalah, katanya,
Selama ini penjawat awamlah yang membantu melaksanakan segala dasar dan polisi yang diperkenalkan kerajaan dalam membangunkan negara maupun kesejahteraan rakyat. Jadi sejarah telah membuktikan bahawa penjawat awam tidak mempunyai masalah dalam melaksanakan amanah walaupun berlaku peralihan kerajaan pada pilihan raya umum yang ke-14 dan sekali lagi pada tahun yang lalu. Jadi Saudara Anand berkata tidak timbul isu sabotaj dalam kalangan penjawat awam dan mereka kekal komited membantu kerajaan mendepani cabaran yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi sepatutnya semua pihak perlu bekerjasama bagi mendepani cabaran agar kita semua boleh mara ke hadapan. Jadi Presiden PAS, Datuk Adi yang bercakap begitu, kena ingat, bukan berarti anda berada di anjung kuasa itu you are segalanya, dah nak buat sikap macam Hitler pula. Kaji balik. Jadi selama ini apa yang anda dogmakan, apa yang anda lontarkan dalam ceramah-ceramah politik, bagi saya anda berbohong pada rakyat. Sebab anda sudah melihatkan sikap dictatorship. Tak setuju, pecat. Tak setuju, suruh letak jawatan. Mana ada kebebasan? Yang dulu yang anda bergerak apa semua dekat ini, Padang Merbu, apa hal? Apakah hanya ahli politik daripada parti PAS? Tidak, kaki tangan kerajaan beramai. Bukan saya tak kenal, saya pun berada di situ. Waktu kita menentang ISIS, jutaan manusia berlarak di dataran Merdeka, berarak di penuh dekat jalan jalan Masjid India, di Masjid Jami'. 70% adalah kaki tangan kerajaan. Kalau waktu kerajaan Pakatan Harapan, kenapa boleh? Jadi jangan anda membuat double standard. Cukuplah warga bangsa kita ini diperhinakan. Tuan Guru kena ingat, kaki tangan kerajaan juga adalah umat Islam. Mereka juga mengamalkan ciri-ciri kehidupan Islam. Gaji yang mereka terima itu adalah halal sebab mereka bekerja dengan begitu amanah, setia untuk negara. Tapi kalangan ahli politik, apakah gaji anda yang anda terima RM10,000 itu benar-benar itu bersih dan benar-benar itu boleh dikatakan sebagai pencarian yang sah? Big question mark. Sebab semalam hari Ibu, sempena hari Ibu, Tan Sri Perdana Menteri mungkin nak menyantuni perasaan rakyat, dia pun buat posting. Jadi Perdana Menteri memberi pandangan pentingnya kita menyantuni ibu kita dan sebagainya. Dan daripada 12,000, saya kira 12,000 yang masuk tu, nak cari satu puja ataupun satu memuji yang Perdana Menteri tak ada. Malahan ia penuh dihujani dengan kecaman. Jadi ternyata kini tidak ada kena-mengena soal politik. Tetapi apa sahaja hantaran dalam media sosial yang dikirim oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin dan Azmin Ali, ia pasti mengundang kecaman warganet yang bertali arus. Kalau begitu, saya nasihatkan pegawai-pegawai, penasihat-penasihat di anjung kuasa si pidana tu, eloklah berhentikan. Tak payahlah menggapai simpati rakyat. Tak payahlah mencari populariti. Masuk saja 12,000. Dalam tempoh 14 jam dimuat naikkan di Facebook ucapan Hari Ibu daripada Tan Sri Muhyiddin, kira-kira 12,000 komentar yang rasa-rasanya tidak puas hati dan beram. Selain meninggalkan dia punya tagline itu, kerajaan gagal. Saya kata sepatutnya kita bukan kerajaan gagal, pimpinan kerajaan gagal. Jangan kata kerajaan gagal. Tak betul tu, di kerajaan kita. Ini kerajaan Melayu Malaysia ni. Kita bernaung di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Pimpinan kerajaan yang gagal. Jadi warganet dilihat bertubi-tubi. Ada yang menyindir, memaki, menghamun Presiden Parti Peribadi Bersatu. Kerana mereka merasakan mereka telah menghayati, kalau ada pula itu kiriman, mengkhianati Pakatan Harapan, itu kerajaan yang lalu. Ramai netizen dilihat menempelak kerajaan Tengku Atap, Perikatan Nasional, yang terbukti lemah dalam menguruskan krisis kesihatan akibat pandemik 19, sehingga memaksa rakyat berdepan dengan siri Perintah Kawalan Penggerakan PKP yang tidak berkesudahan. Ya, antara pengguna Facebook, saudara Wan Muhammad Nasrul Hadi, dia berpendapat bukan saja ibu bapa di kampung terkilan tidak dapat berhari raya dengan anak-anak, bahkan ramai yang kecewa kerana mereka menjadi mangsa oleh kegagalan pimpinan kerajaan Perikatan Nasional.
Mereka kecewa sebab tak dapat balik kampung. Punca ni kerajaan yang lemah, tak pandai mentadbir, yang ada double standard, tidak mahu, tidak tahu menguruskan krisis, dan berterusanlah bermain politik. Raya tahun lalu tak balik sebab nak bagi tahun ini balik dengan selamat. Tapi hutan mana? Hutan mana? Mereka dah nak hutan. Ini sinis. Dia kata raya tahun lalu okeylah. Kita sangguplah untuk tak balik kerana supaya mudah-mudahan tahun ini boleh balik. Tiba-tiba tahun ni kena lagi. Dia kata hutan mana? Hutan mana? Aku nak hutan ni. Itu maksudnya. Begitu sinislah kirimannya. Kemudian situasi sama turut dapat dilihat pada Facebook Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Azmin Ali, yang juga bekas timbalan Presiden PKR. Jadi menjelang pengakhiran malam semalam, beberapa lagi sebelum kehadiran Syawal, dia itu sayu hati bila teringat kenangan bersama bonda tak kala bersama membuat persiapan raya di rumah di kampung Kelang Gate Baru, Hulu Kelang. Dia bertulis itu, ibu engkaulah ratu hatiku. Tulisnya memetik lirik lagu nyanyian seniman P.Ramlee. Dalam tempoh 1 jam saja. Ucapan Hari Ibu 75 naik lewat malam tadi beserta gambar bersama ibunya. Hampir 200 komentar yang dilihat tidak putus-putus menyindir beliau. Terdapat juga komentar terhadap hantaran ahli-ahli pimpinan tertinggi MP Bersatu yang mengaitkan dengan bekas ketua AMK Santubong Haziq Abdullah dan Abdullah Rashid. Ada juga yang cuba untuk bersimpati dengan Azmin, tetapi akhirnya tertarik keluar balik kerana mereka pula diserang oleh warga yang menentang tindakan langkah Sheraton. Jadi apabila dipost saja daripada pimpinan Parti Peribumi Bersatu Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri, apa yang kita dapatlah maki hamur. Saya tak mahu menyebut ayat-ayat yang dilontarkan, segala carut marut. Kadang-kadang saya geleng kepala. Apakah ini? Kadang-kadang saya simpati juga. Apakah ini akhirnya seorang Perdana Menteri yang terpaksa mengalami kehidupan yang diserang oleh warganya sendiri, yang menzahirkan kemarahan, yang menzahirkan Naim Mohdin pusing dalam rumah. Jadi ini keadaan saja. Dalam situasi begitu. Sebab itu sebab saya dah cakap 2 minggu dulu, 3 sebulan dulu pun saya kata, cara terbalik Tan Sri, yang terbaik Tan Sri. Okeylah, kita bagilah sampai raya nanti. Dan tempoh sehari 2 hari ini, Tan Sri duduk di rumah bersama dengan keluarga, sambil-sambil makan ketupat, makan rendang. Fikirkanlah untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, serahkanlah kembali supaya Tan Sri dapat dilihat mulia balik. Jika tidak, bila masuk saja entry, terus kena maki. Saya tak sampai hati melihat. Sebab Tan Sri pun bukan orang lain, saya pun kenal Tan Sri. Jadi malah bukan sedikit warganet yang menanda kedua-dua adik Azmin itu, Umi Hafildah dan Azwan Ali, yang dikenali sebagai diva berharapan respon masing-masing. Jadi umum diketahui sebelum ini hubungan dingin mereka berdua. Jadi Umi Hafildah pun maki hamun, adik-beradik maki hamun. Jadi tak seronok lagi tengok. Jadi kita harap pimpinan mereka yang rapat dengan Tan Sri Perdana Menteri eloklah nasihat dengan baik. Jadi jangan bermain dengan amarah rakyat. Jangan izinkan diri anda berenang dalam lautan air mata rakyat. Kumah kami kena kifarah Datuk. Saya tak boleh nak kata apa sebab saya pun tak tahu. Kifarah itu yang tahu ni Allah SWT.